Okey, jumpa lagi setelah sekian lama tak keluar, dan video kali ni agak berbeza dan lebih berwajah baru lah. Saya pun berada di tempat yang agak asing, dan sebenarnya ini adalah di cawangan yang baru yang terletak di tengah-tengah ibu kota, dan settingnya pun agak berbeza. Orang kata kita beralih ke arah yang lebih baru, walaupun dia bukan taste saya, bukan cita rasa saya showroom ni dibikin, tapi okey, sebab kita cuba mengikut cita rasa customer. Dan ini adalah meja empuk khas untuk customer, dan kadang-kadang boleh jadi meja saya. Dan saya dalam bilik ni ada beberapa kemudahan sosial. Kemudahan sosial ni, social facility ni, sebenarnya ini adalah bilik karaoke yang kita dibekalkan dengan 80 inci TV, 80 inci TV, dan ada sentuhan-sentuhan haiwan, contohnya kulit zebra, sofa, meja, dan juga karaoke betul. Bukan karaoke jamban, ni karaoke betul. But setting bilik ni adalah, temanya adalah karaoke, dan aircon, dan boleh. Dan ini adalah kerusi-kerusi yang kerusi spa orang kata. Biasa siapa yang kaki spa tu dia biasa kenal lah kerusi ni. Ini adalah kerusi Maharaja, walaupun warnanya agak kuning. Kita nak sesuaikan tema color company ni, company baru ni. Dan ini bila customer datang, customer akan terus ke bilik ni sementara untuk collect down payment, sign order dan sebagainya. So kita akan tunjuk, okay, bilik ni sebenarnya tajuk purpose awal dia, kita nak buat TV besar ni bukanlah semata-mata untuk karaoke ataupun melihat video-video kereta, tapi sebenarnya kita menunjukkan cara bisnes yang baru, iaitu special order. Sebab kita dah banyak special order waiting list, so kita akan buat live di sini, tengok auction kat sini, tengok kereta apa yang nak dipilih sendiri oleh pembeli ataupun oleh customer. So TV sebesar-besar alam ni, dan sambil-sambil bila waktu lapang macam ni, kita akan karaoke lah. Dan petang-petang kita akan enjoy dalam bilik ni. Setting dia pun memang setting spa. Okay, so kita akan pergi kat luar. Saya akan buat tour sikit showroom baru ni. Tema color dia adalah kuning dan biru, so lebih menyelah. Dan kekurangan showroom ni berbanding dengan showroom-showroom sebelum ni, dia tak mesra bunyi, tak soundproof, tak bagus sebab dia tepi jalan, dia prime area. So kita cari belah luar. Okay, silap. Pintu ni kalau datang, dia sebenarnya kena tarik dalam. Kalau tarik luar, dia tak ngam. So pintu ni tak ada stand central lock. Dan ni adalah pokok. Okay, saya akan bawa ke belah dapur untuk kemudahan-kemudahan pelanggan. Okay, dapur yang agak kecil dan masih bau kedai. So agak kosong, tak ada barangan lagi. Dan kemudahan-kemudahan untuk kowe, cawan, basuh tangan, lap muka, cermin tak adalah. Kita pun ada oven. Ini semua untuk staff. Dan ada juga island di sini. Biasa kadang-kadang nak feel bar, so kita sediakanlah. So langsir ni kita boleh selak. Kebiasaannya untuk staff dan selebihnya untuk customer, sebab kita bukan pasar borong yang customer datang berderu-deru, bukan. Kita datang customer seorang, dua appointment, sebab semua online sekarang. Okay, ni laluan kaki lima ni adalah, kalau macam tersalah cakap dengan customer, kita menyorok belakang ni. Kita nak repair balik apa yang kita salah tadi. Dan belakang saya ni adalah head of admin, seorang dia. Ni pintu, ni bilik puaka lah orang kata. Dan ni ada surau. Ada
Dua surau. Siapa yang nak solat, singgah solat boleh solat. Okay, ni workstation. Okay, sini bahagian salesman buat BSO, submit loan, bekerja, iklan dan sebagainya. Photostat machine pun masih baru, warna hitam. Kita ambil semua yang up to date. Papan putih tu jangan rakam sebab itu nanti takut orang kata saya riak pula sebab banyak nama saya jual banyak kat situ. Sini apa semua. Ini kita punya media team punya table. Dia ada 2 orang, biasa dia akan wayang apa semua dekat sini. Sini adalah sini ni director room. Inilah bukan bilik saya. Besar dan tak ada cermin. Agak semak. Jadi dia orang tengah wayang ke apa kat situ, tak tahu. Tu ada coklat, kerusi, tong sampah, PC semua ada lah. Bahagian luar ni bahagian kita display kereta, ada stage. Jadi kalau perasan ada satu bunyi ambient yang agak unik. Kita acah-acah ataupun feeling hotel supaya mana yang menggelupur dekat luar tadi tu, bila masuk showroom ni dia akan tenang. Dan kita ada bahagian tenang dan ada bahagian yang kurang tenang. Ni adalah stage, ada 2 stage yang kita akan deliver kereta di sini. Kita akan deliver kereta di sini dan lebih empuk. Kebiasaannya kita akan display kereta-kereta yang agak rare lah. Yang agak rare. Kecil je ruangan tapi tak apa. Yang penting kita boleh jual. Ini barang kita boleh jual. Itu paling penting. Luaran ni masih kosong. Ada banyak lagi kereta nak sampai. Jadi hari ni kita nak cai Lamborghini Urus Performante. Bukan yang biasa lah, itu yang special edition. Dan pada video ni dirakam, unit ni masih belum banyak lagi di pasaran ataupun di atas jalan sebab dia terlalu muda. Dan yang ada dengan saya adalah tahun 2024 Urus Performante yang dibeli secara, ada satu sistem tu yang kita pakai dipanggil Canet, dan pembelian dia tak melibatkan pembankan dan pembelian secara tunai. Dan ni ada kaedah yang saya tak boleh nak explain dalam video ni sebab terlalu panjang. Jadi sementara tengah kosong ni saya memanfaatkan waktu untuk buat review sebab dah lama kita tak keluarkan video, dan sedikit tentang Urus. Urus ni sedia maklum, dia sudah sejak daripada tahun 2018 production dia dah keluar ke seluruh dunia. Sekarang dah 2024, dah 6 tahun. 6 tahun Urus ni masih lagi ada terdapat populariti, masih lagi demand dan penjualan dia masih lagi laris. Walaupun orang Malaysia ni kepincangan ekonominya berbolak-balik, tapi tetap saya di industri dapat menjual Urus ni. Tak adalah banyak tapi ada, dan saya takkan nyatakanlah berapa banyak saya pernah jual. Cuma yang ni yang menarik perhatian saya sebab dia adalah Urus Performante. Saya akan cerita sikit latar belakang kejadian Urus ni sebenarnya bermula daripada era mana. Cukup. Saya kongsikan sedikit beberapa cerita sebab dalam dunia kereta ni selain daripada menjual kereta, kita kena menjual cerita ataupun selling story. Jadi sejarah Lamborghini Urus ni sebenarnya dah dihebahkan dalam pasaran pada tahun 2008. Dia Urus mengeluarkan satu Urus konsep ataupun saingannya pada ketika itu diberi nama Urus S-Stock. Masa tu masih belum ada lagi dalam pasaran dan trend memakai SUV masa tu baru nak berkembang.
di seluruh dunia. Jadi Urus salah satu jenama yang mengambil bahagian untuk terlibat dalam Urus lain daripada menghasilkan supercar. Dan kemudian diikuti pula dengan Ferrari yang mengikuti trend mengeluarkan Purosangue dan sebagainya. Jadi kemudian diambil order pada tahun 2018 dan 2019 dilancarkan di market, production dan start release. Jadi sehinggalah kini. Jadi Urus ni terbahagi kepada tiga spek. Tiga spek bermaksudnya ada 3 variant. Lamborghini memang akan hasilkan kemudian normal unit, special edition dan yang terpaling. Jadi Urus dengan sebenarnya Lamborghini ni banyak menghasilkan kereta yang ikut daripada zaman-zaman dahulu kala yang sempena dipilih nama lembu. Kadang Aventador, Huracan dan sebagainya, itu semuanya adalah nama-nama lembu ataupun lembu-lembu yang dah hampir pupus, yang pada satu ketika dulu digunakan sebagai lembu untuk bertarung ataupun dalam pertandingan. Tapi sebenarnya kalau ikut sejarah Lamborghini ni, daripada dia buat truk, saingan hebat dia adalah dengan Ferrari sendiri. Walaupun mother ataupun ibu syarikat, ibu company Urus ni dikuasai oleh VW, itu adalah mother company dia. Kalau nak mengenali Urus ni, banyak yang kita boleh tengok apa DNA dia dalam VW, apa DNA dalam Porsche, apa DNA dalam Audi dan Bentley dan sebagainya. Diorang di bawah satu naungan ataupun VW Group. Jadi saya pernah juga cerita sebelum ni tentang Urus yang biasa, yang first batch Urus yang berwarna merah kalau tak silap saya. Itu adalah unit yang terawal saya deliver. Jadi Urus ni dalam 3 bahagian, dalam 3 segmen. Dia ada Urus yang biasa, Urus S dan Urus Performante yang paling baru. Dia seiring dengan Urus S. Dan Urus S ni saya ringkaskan, Urus S ni lebih versatile dan dia lebih multi-purpose vehicle, dan Performante ni lebih tertumpu kepada performance. Dan horsepowernya hanya beza atau ditambah sebanyak 16 horsepower saja dengan Urus yang sebelum ni 640. Dan Urus S dan Urus Performante tak banyak perbezaan. Kalau kita ukur dari 0 to 60 mile per hour, 3.5 dan 3.3 saat saja. Jadi Urus Performante adalah 3.3 saat. Jadi Urus ni memang dipakai, dia antara high performance SUV. Saya tak nak compare dia contohnya dengan Cullinan. Cullinan tu walaupun sisi dia besar, dia dalam segmen yang lain. Dia tertumpu kepada luxury. Tapi Urus memang SUV kategori performance. All in one. Kau dapat DNA supercar tadi yang terdapat dalam SUV dan boleh dibawa ataupun dipakai pada setiap hari. Dengan bunyinya yang agak mencanak, ada driving mode, ada 6 option. Dan Urus Performante ni dia improve aerodynamic sebanyak 8% compared to S dan yang biasa. Dan dia increase G-force, itu antara yang paling tinggi amount dia, 38%. Dia increase daripada Urus yang standard ataupun Urus S. Urus S ni tak begitu popular. Kalau kita perhatikan perangai Lamborghini ni, dia akan bagi dalam beberapa variant. Contohnya Aventador, Aventador S, Aventador SV dan Aventador SVJ, dan dia akan main variant yang seakan-akan sama, tapi hanya dalam Performante ni dia hanya tune kepada software ataupun software update. Dia increase, dia enhance banyak performance engine selain daripada physical enhancement. Dan dia banyak juga mengenakan sentuhan-sentuhan carbon fiber untuk reduce weight. Reduce weight. Bila kita kaitkan dengan performance, apa-apa pun supercar dalam dunia ni, apabila mereka menghasilkan sebuah jentera performance, sudah pastinya mereka akan bertanding dalam keberatan kereta ataupun power weight to ratio untuk dikategorikan dalam 0 to 60 mile per hour punya pasal je, dalam main berapa second je. Itu Urus. Kejap lagi kita akan pergi bahagian dalam. Okey, perbezaan ketara pada Urus Performante ni, kalau kita lihat seperti biasa kan, kebetulan minggu lepas saya bawa di MR2, saya bawa di Duke Highway, saya naik di kawasan bukit, saya naik di kawasan pergunungan sikit.
sebab baju saya pun lain. So biasanya saya akan test dulu, saya akan experience dulu kereta ni, dan baru saya boleh sembang dekat depan YouTube. Okey, rim yang ada untuk Performante adalah factory fitted. Dia punya design rim adalah macam ni. Standard datang ada logo L, tayar memang dikeluarkan oleh Lamborghini sendiri, saiz 23 inci, dan di antara yang brake disc the biggest in the world, paling besar dalam dunia, seramik. Dan ini adalah rim design untuk Performante. Bukan celup, bukan comfort dari segi aksesori kosmetik, carbon fiber. Dia ada banyak main kontras color dengan color yang sedia ada. Contohnya hood depan akan carbon warna hitam, tepi wheel arch ni akan carbon, depan front lip, side skirt dengan belakang diffuser pun dikarbonkan dengan tujuan untuk reduce weight, dan ini semestinya adalah hitam. Dan kereta ni agak nampak cantik dalam video ni sebab dia telah di PPF kan, yang mana kos PPF ni lebih mahal daripada costing untuk cat satu kereta. Dan di belakang memang ada original spoiler. Ini adalah signature ataupun spoiler ni sangat signifikan dalam performance car. Jadi bila SUV ada spoiler, kau fikirlah macam mana. Memang nampak gempak, dia bukan nampak jinjang. Dan ada juga rear lips. Dan di bawah tulisan Lamborghini ni juga, dia nak reduce weight, dia akan buat segala macam cara, dia akan carbonkan benda ni. Termasuk diffuser yang bawah ni. Ini jangan beli dekat Cak Ayam bro. Ini original, harga dia cecah puluhan ribu. Okay, kereta ni bunyi dia agak enak dan lunak. Sebab untuk Lamborghini sendiri, yang kontrak dengan Lamborghini adalah Akrapovic exhaust. Jadi unit ni adalah factory fitted Akrapovic exhaust, dan bunyi dia tak buat jiran sebelah rumah kau tu panas. Sebab bunyi dia stone. Kalau kau pakai herba, kau dengar memang boleh sampai bulan. Okay, itu cerita dia. Dan ini adalah logo rasmi Luxotticas. Tengkorak. Okay, itu je. So kita tengok sekali imbas nampak seakan-akan sama. Macam kita pergi London, kita tengok muka orang putih tu semuanya sama. Jadi begitulah dengan urus. Yang kenal barang, dia akan tahulah dekat mana Performante ataupun di mana Performante celup. Jangan pakai celup bang. Kau tambah berapa ratus ribu je, kau beli terus Performante. Okay, production start 2023, release sebagai ready stock pada tahun 2024. So sewaktu video ni keluar, tak ada ready unit kecuali beli cash. Saya boleh dapatkan ready unit, dan ada cara-cara yang halal untuk dibuat di Malaysia. Okey, sekarang kita akan pergi cai belah dalam. Okey, biasa keyless. So tak payah tekan, tak payah keluar daripada handbag, tak payah keluar daripada poket kunci kau. So dalam dia akan ada satu splash ambient light di sini, logo Lamborghini. Nanti rakam. Dan dalam ni banyak sentuhan color kuning. Okay, dalam Performante dia ada beberapa kategori yang boleh kita optionkan, dan salah satunya adalah dark package. So semuanya akan berwarna hitam dan dikemaskan dengan Alcantara ataupun baldu, dan juga stitching warna kuning sebagai untuk naikkan lagi dia punya aura urus tu. Dan seat dia antara kombinasi Alcantara dan juga leather, dan ada satu signature Performante dan urus di tengah, dan di headrest ni ada logo lembu. Okey, dan steering dua kombinasi antara Alcantara dan juga leather. Dan kemudian panel dashboard dikemaskan, disunting, disulam dengan carbon fiber. Okey, ini ada bahagian dalaman. Seperti yang saya kata tadi, ada option yang boleh kita pilih sebagai dark package. Ada dalam beberapa model dia panggil piano black ataupun glossy black, tapi yang Performante kebanyakannya standard spec dia adalah carbon finish. So semua panel ni akan dikarbonkan. Tujuannya untuk mereduce weight, itu apa benda semua tu okey lah, mungkin selling point ke whatever. Dan ini saya sendiri istilahkan, walaupun orang kata race indicator, ini adalah saya istilahkan driving indicator. Sound system maintain, B&O sound system sedap juga, pasang kuat tak pecah, ada panoramic roof, dan ini dipanggil
dark package, dia betul-betul solid black, no grey, dan ada akan ikut alunan-alunan warna ni dengan warna kuning sama dengan warna body, termasuklah seat belt dia sendiri. Yang lain-lain tu adalah stitching ni semua adalah perkara biasa. Okey, sekarang saya akan start engine. Okey, sebelum tu dalam dia, feel dia masih sama seperti Urus yang lama. Dia cuma software update dan dia increase performance, dan seat dia once kita ignition on, dia akan grip sikit kita punya belakang ni untuk stabilizekan kedudukan kita. Sebab race car dalam comfort seat dia perlu diberi tumpuan kepada seat, sebab bila orang race ni badan kita perlu grip dengan kereta. Okey, bunyi masih sama dan sedap. Saya tak nafikan untuk SUV standard, bunyi dia pun dah memang ayib, padu ayib. Okey, dalam sama dan lebih light. Laju saya tak tekan masa dekat, perasan dalam video saya tu, masa di pergunungan tu, di kawasan bukit-bukit, saya pun tak tekan. Di highway saya pun tak tekan sebab terlalu banyak kereta. Saya bawa pun agak biasa, tapi yang biasa saya bawa tu baru suku so boleh ada lagi more than half lagi space untuk kita tekan lagi yang dengan lebih laju lah. Dalam ni semua saya tak nak explain, semua sama, standard aircon, TV, entertainment dan sebagainya. Yang ni tak ada entertainment belakang. Ok, so far kalau nak cari SUV yang kategori performance, saya highlightkan boleh beli Urus kalau ada bajet yang lebar, sebab pada ketika ini harga dia mencecah 3 juta ringgit. 3 juta ringgit berbanding dengan normal Urus, kita divide half, itulah harga Urus standard. Tapi untuk kalau kau betul-betul ada duit, appreciate dia punya performance, spend lagi 1.5 million, total 3 million untuk a few second enjoy tadi, then okay, this is the best car. Kalau kau lebih prefer sekadar nak Urus, tak pentingkan 16 extra horsepower tadi tu, boleh decide ambil Urus yang standard. Nanti lagi 10 tahun keluar lagi performance car yang lain, kau masih ada bajet, atau tambah lagi beberapa juta, ni sembang kaya-kaya acah, boleh go for Purusuangui. Ferrari pun, sebab apa? Ferrari masih mengekalkan NA engine pada Purusuangui. Tidak ada suntikan turbo, suntikan intensif turbo. Yang ni adalah V8 twin turbo, sama engine dengan Bentley Bentayga, sama engine, bukan saya nak kata sama, tak boleh, berkongsi teknologi dengan Bentley Bentayga, dengan Audi RS Q8, dengan Audi RS6. Dia berkongsi sebab dia di bawah satu naungan VW Group. Itu tentang Lamborghini Urus, dan kereta ni boleh digunakan pada setiap hari dan tak boring, tak penat, tak sengguk-sengguk, sebab dia double clutch. Dia masih lembut, mungkin mem pun tak bising sebab selesa, dan mungkin absorber dia agak stiff ataupun lebih keras. Dan dia sangatlah laju, sangat bukanlah kita berbanding dengan supercar yang lain, Urus antara yang the best kategori performance. Kita bukan pasal comfort kita boleh decide for Purusuangui, tapi Urus complete stock. Walaupun saya boleh kata dia sebenarnya bukanlah Lamborghini pure, sebab Lamborghini yang pure semuanya adalah NA, tidak ada turbo di dalam NA, kecuali bila dia keluarkan Urus, sebab atas persetujuan board director ni, jadi dia keluarkan sekali satu model dalam serentak dan dipecahkan kepada jenama-jenama lain seperti Bentley, Porsche, Audi. Dikategorikan Urus ni dalam, bukanlah keasliannya daripada NA tadi, sebab Lamborghini purely is NA. Sama juga kalau kita cerita sembang pasal Porsche, Panamera, Cayenne, Macan, Taycan, itu bukan pure Porsche. Pure Porsche adalah 911, 718 ataupun Cayman. These two brand, this is the real Porsche. Sama juga dengan Lambo, sama juga dengan Ferrari. Once hybrid dah menceroboh dunia sekarang ni dengan teknologi canggih, EV teknologi, akhirnya
mechanical feel tu makin lama makin berkurangan. Saya sendiri masih cenderung kepada mechanical feel, bukan kepada EV. Belum sampai lagi. Sebab kita nak dengar dia punya bunyi engine, changing gear. Kita bukan nak dengar bunyi hybrid, slow kan. Kita nak feel. Kita nak feel the rhythm, feel the mechanism, feel the mechanical, feel whatever feel. Okay, jadi boleh beli setakat ni boleh, tapi kalau dia keluarkan urus EV, kita bincang balik. Kita tengok adakah benda ni worth to buy ataupun value for money in the future. Thank you for watching. Jangan lupa cai. Kita jumpa lagi akan video seterusnya. Saya tengah cai lagi beberapa video yang banyak dan plan to kita akan pergi overseas lagi, maybe ke London lagi this year, untuk dapatkan Chiron, Koenigsegg and Pagani lah. So saya akan buat review dekat sana. Stay tune. Lepas ni saya akan banyak fokus di sini lah. Boleh jumpa saya di Jalan Kuching. Senang je, cari FJL Motorsport. Saya ada dekat sini. Dan tanggungjawab saya sekarang, saya kena naikkan company ni sampai jadi, sampai sukses. Dan boleh terus jumpa saya di sini. Di tempat lama pun saya masih ada, tapi hanya by appointment saja, sebab ada beberapa stok saya yang masih tinggal di sana. Okey, cuma saya banyak habiskan masa dekat sini sebab ni tempat baru, saya perlu set up sampai orang boleh cai kat sini. Jumpa lagi. Jangan lupa cai. Itu biasa bang. Ini konfirmatif. Atau biasa biasa. Fuel tires.